Yang tu kemudian dia akan tanya mukasyafah muamalah dulu. Selesai barulah buat pula file yang lain tu. Ni dah kita nak tunjuk pada malaikat ni. Saya hadis 200,000 saya hafal. Okey, hadis hafal 200,000 baik simpan saja. Ni nak tanya dulu mukasyafah muamalah, nak tengok file dulu. Tak ada lah. Apa guna hadis 200,000 tadi? Sebab tu kadang-kadang masuk syurga ni orang biasa je. Ulama pula itu tinggal. Dia lambat masuk syurga. Orang biasa masuk syurga dulu. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar kan? Dia bukan hafal banyak-banyak benda, tapi kenapa iman dia lebih daripada orang lain? Sebab mukasyafah tu tadi. Okay, tugas yang ketujuh, satu-satu orang pelajar. Pelihara dan ikutlah tertib ilmu. Dalam pelajaran agama ni, kita ada sukatan pelajaran. Pelajaran pertama, selesai pelajaran pertama baru masuk bab kedua. Selesai bab kedua baru masuk bab ketiga. Ada orang dia nak langkau, dia nak ilmu yang tinggi terus. Bila nak ilmu yang tinggi terus, dia akan jadi rosak. Dia kena ikut tertib dia. Kita bagi contoh di situ. Macam budak-budak baru lahir lah. Mula-mula dia terlentang. Lepas terlentang baru dia menerak. Lepas menerak baru dia menjuluk ke depan ke belakang lah. Lepas tu barulah dia merangkak, barulah dia meniti, bertatih, barulah dia berjalan, barulah dia berlari. Ini daripada menerak-menerak nak berlari terus, binasa diri dia. Dia akan jatuh, terantuk kepala. Daripada menerak dah nak bangun berlari dah. Jadi masalah. Jadi dalam agama ni kita kena ikut dia punya step-step. Jangan duk lompat-lompat. Tugas pelajar yang ke-8, kita kena tahu cara nak nilai ilmu. Ilmu mana yang lebih mulia? Macam kita faham dah, tak payah nilai dah lah. Kita tahu dah ilmu mukasyafah muamalah paling mulia. Yang tu kita kena selesai dulu. Contoh ilmu perubatan. Ilmu perubatan ni apa dia punya matlamat? Nak selamatkan nyawa manusia. Ilmu perbaik kereta, apa dia punya matlamat? Nak bagi manusia selesa. Kereta elok, kereta jalan laju, lancar, tak rosak. Jadi antara dua ilmu ni mana yang lebih mulia? Ilmu yang nak hasil dia nak selamatkan nyawa manusia atau yang hasil dia nak bagi selesa manusia? Jawapannya sudah tentulah ilmu yang nak selamatkan nyawa manusia. Kita tengok hasil, kita tahu ilmu itu setara mana. Jadi antara ilmu perubatan dengan ilmu perbaik kereta, yang manakah yang lebih mulia? Tengok hasil. Hasil dia tadi ilmu perubatan dah lebih mulia sebab dia nak selamatkan nyawa manusia. Jadi dalam ilmu agama, ilmu mana yang paling mulia? Fardu kifayah ke fardu ain? Fardu ain yang lebih mulia. Dalam fardu ain ni mukasyafah muamalah. Tugas pelajar yang ke-9, kita kena betulkan niat kita dan matlamat kita untuk jangka masa pendek. Jangka masa sekarang. Kita belajar agama ni memanglah macam-macam kita target. Target nak mengubah manusia, nak mengubah dunia, nak mengubah sejagat, nak mengubah negara. Tapi matlamat jangka pendek tu apa dia? Untuk ubah diri kita dulu. Ubah dalaman kita dulu. Sebab tu orang kata ramai manusia nak ubah dunia, tapi dia tak terfikir pun nak ubah diri dia sendiri. Dia cakap nak ubah tu, nak buat ni, nak buat ni kan. Diri dia pun dia tak terfikir nak berubah. Dia nak ubah yang besar dulu. Jadi kalau ikut cara Imam Ghazali, matlamat kita belajar agama, matlamat jangka pendek ni ubah diri kita dulu. Tugas pelajar yang terakhir, kita mestilah tahu hubungan antara ilmu itu dengan matlamat yang nak dicapai. Kita kena faham, kita belajar ilmu ni matlamat dia apa? Kita belajar ilmu ni matlamat dia nak lepaskan sakaratul maut. Belajar ilmu ni pula matlamat dia nak selamat alam kubur. Belajar ilmu yang ni pula matlamat dia nak selesa di padang mahsyar. Belajar ilmu ni pula nak lintas titian sirat dengan cepat. Belajar ilmu ni pula untuk masuk ke dalam syurga. Belajar ilmu ni pula untuk memandang wajah Allah. Dia ada pembahagian-pembahagian dia. Jadi kita kena faham. Kalau orang tak faham hubungan antara ilmu yang dia belajar dengan matlamat dia, dia akan jadi kacau. Kita bagi contoh dulu budak-budak sekolah. Kalau budak tu faham pelajaran yang dia dapat di sekolah sekarang, nak mudahkan dia dapat kerja, nak mudahkan dia bentuk keluarga, nak mudahkan dia berkhidmat untuk negara, dia akan belajar sungguh-sungguh. Sebab dia faham kaitan ilmu dia dengan apa yang dia nak dapat, matlamat.
Tapi kalau budak yang tak faham, dia tak belajar lah. Dia pergi sekolah tu saya saja je. Sebab dia tak faham bahawa pelajaran yang cikgu bagi tu untuk bagi dia mudah dapat kerja, nak bagi dia dapat kerja yang selesa, nak bagi dia tu boleh bina keluarga yang baik, boleh bagi dia berkhidmat dalam masyarakat untuk negara bangsa. Bila dia tak faham tu, dia pergi sekolah saya saja. Apa tujuan main sekolah? Saya main ni sebab saya minat main bola. Dia jawab gitu kan, sebab saya minat main bola. Tak ada bola saya tak main. Apa sebab datang sekolah? Sebab mak bapak semua duduk di rumah, saya duduk berayau je. Mak kerja, bapak kerja. Saya pun kena main, ikut saya tak mau main dah. Dia kenapa lu datang sekolah? Saya punya mak suruh datanglah, mau ambil itu SPM punya sijil, saya mau pergi Singapura. Tu dia nampak juga tu kan. Itu dia nampak sijil tu dengan apa dia nampak tu. Dia nampak juga tu. Jadi orang yang faham, dia belajar ilmu ni apa matlamat dia, dia akan jadi lebih bagus. Dia faham dah, belajar ilmu mukasyafah muamalah ni nak senang masuk syurga, nak memandang wajah Allah. Sebab tu dia belajar sungguh-sungguh. Kalau orang tak faham tu, dia tak buat apa belajar agama ni, sikit-sikit sudah lah. Dia tak nampak matlamat ni. Sebagaimana yang bagi tahu tadi, hari ni nampaknya kita lama sikit. Tak masuk pelajaran lagi tu. Baru ulang kaji beberapa kuliah yang lepas, iaitu 10 tugas-tugas satu orang pelajar. Kena pada kita semua lah. Kena pada tuan-tuan, puan-puan, kena pada saya juga. Sebab saya pun belajar juga lagi. Inilah 10 adab, 10 tugas yang kita kena usaha buat. Yang pertama tadi, kena sucikan hati supaya ilmu mudah masuk. Yang kedua, kena kurangkan hubungan kita dengan hai-hai dunia masa belajar. Masa tak belajar tak apalah. Yang ketiga, kita kena rendah diri dengan ilmu, dengan tok guru supaya